korang dah print, senanglah sikit kalau korang dah print. So, Malaysia ni merupakan salah satu daripada 12 buah negara, namanya adalah sebagai Mega Biodiversity. Okey, diversity ni maksudnya kita punya tumbuhan, haiwan kan mempunyai masih lagi mempunyai lah. Okey, jadi apakah itu biodiversity? Kita tanya sini kan, apakah itu biodiversity? Okey, jadi biodiversity merupakan kepelbagaian namanya organisma. Okey, kepelbagaian organisma. Sama ada mikroorganisma ataupun mungkin dia haiwan yang besar, okey, ataupun mungkin tumbuhan, okey. Mungkin juga tumbuhan. Jadi semua ni adalah namanya kepelbagaian biodiversity. Jadi kita ni Malaysia ni sebab kurang tercemar lagi, jadi kita masih lagi mempunyai biodiversity yang bagus di dunia. Malahan dia adalah mega biodiversity, so sangat banyak lagi lah. Jadi kat sini biodiversity wujud akibat kepelbagaian habitat namanya. Habitat ni ingat guys, habitat ni adalah tempat tinggal haiwan. Dan juga cuaca, sebab kita ada cuaca panas, sejuk, tapi hujan lah, tak ada salji. Okey, kita nak tengok pula dia punya pengelasan organisma. Pengelasan organisma. Okey, jom. Kita tengok dahulu kat sini. Yang atas kali ni adalah organisma, benda-benda hidup lah. So, kita pecahkan kepada dua, iaitu haiwan dan juga tumbuhan. Okey, kita tengok yang haiwan dahulu. Haiwan ni terdiri daripada dua jenis, vertebrata dan juga invertebrata. Invertebrata. Okey. So, vertebrata ni mempunyai tulang belakang. Invertebrata tidak mempunyai tulang belakang. Okey, contoh tulang belakang ni mamalia. Kita ada reptilia. Kita ada amfibia macam katak. Kita ada burung. Termasuklah ayam tu burung. Dan kita ada ikan. Ikan dalam air lah. Okey. Tu yang mempunyai tulang belakang. Okay. Invertebrata ni yang tidak mempunyai tulang belakang dipecah kepada dua. Tanpa kaki dan juga berkaki. Tanpa kaki dan juga berkaki. Okay, apakah contoh tanpa kaki? Tanpa kaki ni badan tanpa segmen. Contohnya mungkin ular. Dan mungkin juga badan bersegmen. Bersegmen. Okay, nanti tengoklah contoh-contoh dia apa. Kalau berkaki ni mungkin kita ada 3 pasang kaki. Pasang kaki. Macam spider kan. Labah-labah ke. Ataupun mungkin lebih daripada tu. Mungkin lebih daripada 3 pasang kaki. Okey, 3 pasang kaki. Okey, selesai. Okey, sekarang kita nak masuk bahagian tumbuhan pula. Tumbuhan ada dua, satu berbunga, satu lagi adalah tidak berbunga. Cikgu buat X lah, tidak ya. Tidak berbunga. Okey, berbunga ni ada dua lagi. Berbunga namanya monocotyledon. Monocotyledon. Dan satu lagi dicotyledon. Okey, mono tu satu, di tu dua. Berbunga kita tengok nanti apakah maksud ni. Dicotyledon, monocotyledon. Okey. Kita tengok pula tumbuhan yang tidak berbunga. Berbunga dua monocotyledon. Kalau tak berbunga apa? Tak berbunga ni contohnya macam paku pakis, tak ada bunga. Macam lumut. Mungkin macam rumput, beberapa rumput tak ada bunga, tapi ada rumput yang ada bunga. Dan juga macam conifer. Conifer tu macam pokok ru tu yang korang pergi kat pantai tu kan.
Ataupun macam pokok Christmas tu lah. Jenis-jenis conifer. Okey guys, ini korang salin dulu jap. Mungkin ada kawan-kawan kita baru masuk. Okey, kalau tak sempat salin. Okay, kita suka lagi Okey, yang bawahnya tu tengok tu. Dia kata haiwan dapat dikelaskan kepada dua kumpulan, iaitu vertebrata, macam atas tadi lah. Vertebrata dan juga invertebrata. Okey, kat atas dah ada, ulang lagi. Okey, tengok apa itu vertebrata. Okey, vertebrata ialah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Ni namanya adalah vertebrata. Okay, terdapat 5 jenis haiwan vertebrata, iaitu macam kita buat kat tadi lah. Kita ada amfibia, kita ada ikan, kita ada reptilia, kita ada apa lagi, burung, jenis-jenis burung, dan termasuklah diri kita adalah mamalia. Mamalia ni berdarah panas. Macam kita, macam ikan paus pun mamalia. Okey, dah ke? Dah salin, boleh teruskan. Korang okey, boleh teruskan Okey, seterusnya sebelum kita pergi lebih lanjut, kita kenalkan dulu. Ada 2 terma yang baru yang awak akan jumpa, iaitu namanya Poikilotrema dan juga Homeotrema. Okey, Poikilotrema ni lebih kepada macam katak ni. Kenapa? Sebab haiwan yang mempunyai suhu badan yang berubah-ubah. Jadi kalau katak ni, kalau korang ambil katak ni, masuk dalam air dan panaskan dalam kuali, dia takkan lompat. Sebab dia cuba samakan badannya dengan api tu. Lama-lama dia matilah. Dia cuba. Dia adalah had-had dia kan. Satu lagi, Homeotrema ni adalah haiwan yang suhu badannya adalah tetap. Okey, dan bebas daripada pengaruh suhu persekitaran. Tetap macam kita lah. Kalau kita macam mana pun, kita nak kekalkan suhu kita 36.5 lebih kurang. Kita tetap. Tapi katak ataupun jenis haiwan seperti katak ni, memang dia jenis Poikilotrema. Okey, sampai sini okey tak guys? Nak tanya apa tak? Ada apa persoalan nak tanya? Okey, jadi katak ni amfibia yang jenis Poikilotrema. Okey, boleh hidup di darat dan juga hidup di air. Okey lagi, badannya adalah ditutupi dengan kulit lembap. Okey, ni kita belajar daripada darjah 6 lagi ni. Okey, amfibia bernafas melalui insang dalam air. Amfibia dewasa bernafas menggunakan paru. Insang tu masa berudu, anak amfibia kan. Dan juga kulit lembap. Kulit yang lembap ni jika dia masuk dalam air. Jadi dia ada 2 pernafasan. Hebat dia. Okey lagi, dia menghasilkan telur yang berlendir. Okey. Dan tidak bercengkerang. Dia
taklah bercengkerang, kulitnya lembut je kan. Pelakuan persenyawaan adalah luar. So sebab tu telurnya kat luar kan, berlaku di luar. Okay guys, boleh salin dulu sementara cikgu tunggu azan ni. Tempat cikgu azan lah guys, kita tunggu azan kejap ya. Korang boleh salin dulu. Okay guys, kita sambung lagi seterusnya. Okay, kita masuk ikan pula. Okay, ikan ni special sikit. Okay, ikan ni pun sama. So dia adalah Poikilotherma. Okay, badannya dilitupi dengan sisik keras yang berlendir. So dia mempunyai sirip dan juga ekor. Okay, bernafas melalui insang. Okay, bertelur melakukan persenyawaan luar. Macam tu. Okay. Okay, kita dah tengok buaya lah, reptilia. Buaya ni pun sama guys. Dia adalah Poikilotherma. Okay, menghasilkan telur yang bercangkerang. Bernafas melalui peparu. Okay, dia adalah bersisik dan berkulit keras. Melakukan persenyawaan dalam. Okay, kita teruskan lagi. Kita tengok burung pula. Burung ni dia adalah Homeotherma. Okay, badannya dilitupi dengan bulu pelepah. Okay, untuk mengekalkan suhu badan. Okay, bernafas melalui peparu macam kita. Mempunyai sayap. Okay, ataupun kepak lah. Yang membantu sesetengah burung untuk terbang. Ada juga burung yang tak boleh terbang ya. Mempunyai sepasang kaki yang bersisik. Menghasilkan telur yang bercengkerang keras. Macam telur ayam tu lah. Keras sikit kan, dia tak lembik. Kalau macam telur katak lembik, tak ada cengkerang dia. Okay, melakukan persenyawaan dalam. Okay, dah siap pasal burung. Kita nak pergi pula untuk lion pula. Okay, untuk harimau ni. Okay, untuk mamalia dia mempunyai suhu yang tetap. Homeotherma. Okay, di mana dia adalah melahirkan macam manusia lah. Lepas tu menyusu. Anak melahir dan menyusu anak. Okay, bernafas juga melalui peparu. Okay, badan dilitupi dengan bulu dan rambut. Melakukan persenyawaan dalam. Macam tu guys. Dah, boleh salin dulu. Tu baru kita masuk vertebra, iaitu yang ada tulang belakang. Okay, lepas ni nak masuk invertebra. Okay, korang salin dulu ya. Sekarang kita nak masuk pula invertebrata. Okay, apa itu invertebrata? Invertebrata ialah haiwan yang tidak bertulang. Bertulang belakang. Okay, tidak bertulang belakang.
Okey, nama haiwan. Contoh dekat atas ni, kalau ikut yang pertama ni adalah siput lah. Siput. Oh, tapi atas ni kita buat dulu. Ni vertebrata ni yang pertama adalah, ni adalah tanpa kaki. Sebab ada dua kan. Satu tanpa kaki, nombor dua ni berkaki. Okey. So tanpa kaki ni yang pertama macam siput ni namanya adalah badan tanpa segmen. Badan tanpa segmen. Okey, yang B ni badan bersegmen. Nampaklah segmen-segmen tu kan. Okey, untuk yang semut ni pula, bahagian ni berkaki ni namanya 3 pasang kaki. Okey, ini pula lebih daripada 3 pasang kaki. Daripada 3 pasang kaki. Dah. Okey, contohnya seperti siput. Ini seperti namanya planaria, cacing planaria. Okey, cacing ni kalau kita potong dia boleh hidup, dia jadi 2. Okey, ini cacing pita. Cacing pita. Yang bawah tu adalah cacing tanah. Cacing pita tu boleh berada dalam perut kita. Okey, 3 pasang kaki pula seperti semut dan juga belalang. Okey. Sebelah ni adalah udang. Udang banyak gila kaki dia kan. Dan satu lagi adalah labah. Okey guys, dah korang boleh salin. Okey, jika korang ada masalah ke nak tanya tak faham, boleh tanya nanti So, bahagian haiwan dah selesai. Kita nak masuk bahagian tumbuhan pula. Okey. So, pengelasan tumbuhan kita, yang pertama, tumbuhan tidak berbunga. Okey, satu lagi tumbuhan berbunga. Okey, contoh kat sini ni adalah lumut yang kita tengok dekat batu-batu. Pokok jenis macam ni namanya paku pakis. Okey, jenis macam-macam pokok ru ni namanya conifer, macam pokok Christmas tu kan. Okey. So, kita tengok yang lumut dulu ni. Macam mana lumut ni boleh membiak. So, membiak dengan menghasilkan spora. Bila dah ada spora, dia tiup dia angin je lah. Okey. So, dia adalah bukan vascular. Okey, vascular tu batang dia lah. Dia mungkin batang, tak ada batang sangat kan. Dia membiak dengan menghasilkan spora juga. Tapi dia mempunyai vascular. Okay, conifer pun sama. Dia membiak dengan menghasilkan, namanya adalah kon. Kon-kon daripada daun dia. Dan dia adalah vascular. Okay, biasa vascular ni berada dekat batang dia. Kat sini pun ada guys. Ni tumbuhan vascular mempunyai sistem mengangkut air dan juga makanan ke seluruh bahagian. Jadi lumut tu tak ada, sebab lumut tu makin kecil sangat kan. Kalau pokok lain besar sikit, dia mempunyai lah sistem untuk angkut air dan makanan ke seluruh badan. Namanya sistem vascular. Okey, boleh cikgu teruskan lagi? Tak ada soalan kan? Okey, kita masuk pula tumbuhan berbunga. Tadi tak berbunga.
Sekarang berbunga pula. Okey, berbunga ni tumbuhan berbunga menghasilkan bunga yang menjadi buah. Okey, tujuan pertama tu bunga dihasilkan untuk buah. Tapi ada juga bunga yang tak menghasilkan buah ya. Dan mempunyai biji. Jadi biji inilah yang boleh dihasilkan sebagai anak benih. Setiap biji benih mempunyai cotyledon. Cotyledon. Allah, sekejap. Nanti pula. Cotyledon. Iaitu makanan simpanan yang digunakan oleh biji benih untuk bercambah. Macam tu. Jadi biji benih ni mempunyai satu cotyledon dipanggil sebagai monocotyledon. Kalau katakanlah biji benih tu ada satu je, namanya monocotyledon. Okey. Namanya monocotyledon. Macam biji apa ya? Macam biji pelam kan? Kan ada satu je. Jadi dari korang dia ada satu monocotyledon lah. Okey, biji benih yang mempunyai sepasang cotyledon dipanggil sebagai dicotyledon. Okey, kalau dah siap kita tengok pula bahagian akar ni, jenis akar dan daun bagi tumbuhan berbunga. Okey, yang jenis macam ni namanya akar tunjang. Akar tunjang. Yang jenis nama ni akar serabut. Akar serabut. Okey, jenis daun pula. Okey, di daun biasa ni kita namanya adalah daun berurat. Berurat jejala namanya. Berurat jejala. Yang ini berurat juga. Tapi selari. Berurat selari. Satu jejala. Okey dah. Jom kita nak tengok pula macam mana kita boleh tahu tumbuhan tersebut sama ada monocotyledon ataupun dicotyledon. Okey, yang pertama kita tengoklah bilangan cotyledonnya adalah 1. Bilangan cotyledonnya 2. Okey, akarnya biasanya berakar serabut. Okey, yang ini pula akar tunjang. Okey, biasa akar tunjang mempunyai dicotyledon. Okey, yang seterusnya daun Daun biasanya urat selari. Berurat selari. Okey, yang ini berurat jejala. Jejala tu yang kita tengok tu lah, macam pokok rambutan tu kan. Okey, ini kebanyakannya adalah batang lembut. Berbatang lembut. Yang ini biasanya batang kayu. Batang berkayu. Okey, contohnya macam pokok padi. Pokok padi bukan kayu kan? Ataupun mungkin pokok jagung. Pokok jagung. Sini pula mungkin kita kata pokok tomato. Tomato kan dia ada kayu dia. Ataupun mungkin pokok durian ke, pokok rambutan ke, dan seumpamanya. Okey, last one. Satu lagi, korang akan biasa mendengar nama perkataan kekunci dikotomi. Jadi kekunci dikotomi ni adalah satu cara yang digunakan oleh ahli biologi untuk mengenal pasti.
Okey, mengenal pasti dan mengelas. Okey, mengelaskan organisma secara sistematik. Macam ni lah dia buat. Kan, daun serenjang ke, daun tunjang ke, namanya secara sistematik dikenali sebagai kekunci dikotomi. Okey, korang dah habis dah guys bab pertama. Nanti kita buat latihan sikit. Okey, sebelum tu nak tanya apa tak? Ada apa-apa persoalan tak? Kalau lah ada nak tanya. Kalau ada lah. Tak ada kot, Yen? Tak ada kan Anis kan? Okey, Anis. Masa Anis. Okey, kalau tak ada, kita nak masuk soalan satu lagi tu lah kalau sempat. Kalau sempat. Okey, jom. Kita check je ada apa-apa yang tertinggal tak tadi. Tadi nota ni nota juga guys. Ni nota simple. Okey, sama je. Kepentingannya semua makanan untuk kita pun sama tadi. Jadi biodiversity ni untuk ekosistem yang seimbang, betul. Okey, ni sama je. Manusia menguruskan persekitaran. Okey, betul. Manusia memang dipertanggungjawabkan oleh Tuhan kan untuk menguruskan persekitaran. Yang ni kita tak bincang tadi. Aktiviti manusia menyebabkan, lah satunya menggunakan bahan semula jadi secara berlebihan, macam penebangan pokok secara haram boleh menyebabkan habitat rosak. Jadi ni pun boleh menyebabkan kerosakan biodiversity. Okey, pencemaran alam sekitar, kalau korang pergi camping ke, pergi dekat air sungai, air terjun ke, kadang-kadang berkelah kita buang plastik. Pencemaran berlaku tak perasan kan. Dan juga kemusnahan habitat semula jadi. Jadi macam ni berbagai lah. Sama ada tebang pokok, sama ada kita camping kita buang, ataupun kita buat pembakaran terbuka, ataupun bakar hutan. Jadi kesian kepada haiwan tersebut guys. Okey, kat sini pun kita tak bincang tadi macam mana cara untuk memelihara dan memulihara. Okey, pelihara ni contohnya macam menyediakan pusat perlindungan haiwan, macam penyu lah. Kalau penyu pergi kat Terengganu, namanya Rantau Abang tu, dia ada pusat pemeliharaan haiwan. Siapa pernah pergi sana? Dia akan ambil telur penyu, dia akan ramkan, dapat baby penyu tu, dia akan lepas dekat laut. Tu namanya tempat perlindungan, memelihara dan memulihara, sebab dia nak jadikan biodiversity ni kembali semula kepada asal. Ni pun tanggungjawab manusia. Dan mewujudkan pelindungan seperti tanah-tanah rizak hidupan dia, tanah laut dan sebagainya. Jadi kalau tempat-tempat hutan simpan ni, kita tak dibenarkan untuk menebanglah hutan tersebut, sebab ni adalah satu cara untuk kita memelihara. Okey, mengawal pencemaran. Mengawal pencemaran ni biasanya kita tengok kat TV kan. Selalu ada camping-camping. Menyediakan pendidikan macam korang sekarang ni. Membuat pendidikan dalam sains kan, memberitahu kepentingan biodiversity. Dan satu lagi, penguatkuasaan undang-undang. Selalu keluar ni. Kalau ada orang buat silap, penerbangan haram, kita hukum dia. Memberi hukuman yang setimpal. Supaya dia orang tak ulangi lagi lah. Kalau tak, nanti dia orang buat lagi. Okey. Ini kita dah buat tadi, tulang belakang sebagainya. Ini pun kita dah buat. Dah ada lagi tak lain? Buat lagi sikit. Okey, ni pun dah cerita tadi. Apa ni, suhu yang berubah-ubah. Ini pun ini suhu berubah-ubah. Ini ada suhu tetap. Ini tetap, ini adalah berubah-ubah. Berubah-ubah. Okey, lagi ni dah cerita tadi. Burung pun dah cerita, amfibia pun dah cerita. Pengelasan tumbuhan, berbunga tak berbunga pun dah cerita, monocotyledon pun dah cerita. Kita dah habis nota kita nak buatlah sedikit latihan. Mungkin tak sempat semua guys. Kalau sempat semua bagus juga. Banyak tak ke? Banyak ke? Tak banyak guys. InsyaAllah lihat habis ni.
Kita habis terus lah malam ni, insyaAllah. Okey, jom kita buat. Malaysia telah diiktiraf sebagai satu daripada 12 negara yang mega biodiversity di dunia. So, apakah yang menjadi Malaysia sebagai sebuah negara mega biodiversity? Kepelbagaian. Okey, kepelbagaian flora dan fauna. Jadi hutan dan haiwan kita masih lagi banyak lah, kena jagalah ni. Okey, nombor B. Nyatakan dua faktor yang menyumbangkan kepada kewujudan biodiversiti Malaysia. Tandakan right. Okey, yang pertama adalah iklim yang panas. Kalau sejuk sangat, ada salji, susah lah. Dan satu lagi, taburan hujan yang rendah. Okey. Okey, iklim sejuk ni tak ada. Kalau sejuk ni maksudnya dia salji, itu bukan. Okey, sorry. Hujan yang tinggi. Hujan rendah bukan. Hujan yang tinggi. Jadi hujan tinggi menyebabkan bumi Malaysia ni mendapat air yang banyak untuk tumbuh-tumbuhan hidup. Jadi dua benda lah, iklim panas dan hujan yang berterusan. Jadi itulah menjadikan Malaysia sebagai mega biodiversity. Okey, harimau dan penyu. Okey, kat Malaysia ni ada dua haiwan yang agak terancam. Ada beberapa lah. Bukan harimau dan penyu je, orang hutan pun sama. Dan juga burung kenyalang, bukan burung Sarawak. Okey, dia pun adalah spesies yang endemik di Malaysia ataupun spesies yang diancam kepupusan. Okey, nyatakan maksud spesies endemik. Spesies endemik tu apa? Okey, spesies endemik ialah kita boleh kata kita buat ayat penuh lah ya. Spesies yang hidup berkelompok di habitat yang terbatas. Dia hanya tinggal kat habitat tersebut aja. Kalau kita bawa dalam rumah tak boleh hidup je. Di sebuah lokasi tertentu sahaja. Kalau kita pindahkan dia tak boleh. Dia nak tinggal tempat dia saja. Jadi kalau pindahkan dia boleh mati, sian kat dia. Dah, kau dah salin dulu. Okey, kita teruskan lagi Okey, lokasi jadual di bawah tentang cara pemeliharaan dan contohnya. Okey, kat sini contohnya dia buat zoo. Kan, kita ada sanctuary hidupan liar, taman botanik, macam dekat Putrajaya, taman negara botanik untuk tumbuh-tumbuhan. Okey, jadi kat sini contohnya pemeliharaan. Okey, pemeliharaan namanya pemeliharaan in situ namanya. Namanya pemeliharaan in situ. Okey, contohnya seperti sanctuary hidupan liar. Ni contohlah ni. Dan juga taman negara. Pemeliharaan X itu, X ni dikira luar, in tu dalam. Kalau kat luar ni contohnya macam zoo dan juga taman botani. Okey. Maksudnya ni kalau ikut dalam hutan lah, senang cerita. Ni luar hutan. Sebab tu zoo kita buat kat bandar kan. Dia buat luar hutan. Ni X ni luar hutan, ini dalam hutan. Tempat asal dia. Okey, boleh macam taman botani tu dia buat kat Putrajaya kan, kat bandar. Namanya X situ. Okey, teruskan lagi sikit lagi guys. Okey, sini pengelasan organism, lengkapkan biodiversity. Mula-mula adalah tumbuhan, mestilah haiwan. Ada dua lah, haiwan dan tumbuhan. So haiwan ada dua, vertebrata dan juga invertebrata. Ingat, invertebrata tak ada tulang, vertebrata ada tulang. Okey, tumbuhan pula berbunga dan juga tak berbunga. Tidak berbunga. Okey, berbunga ada dua jenis, iaitu monocotyledon dan juga dicotyledon. Ini merujuk kepada biji benih dia tu.
Jadi ciri-cirinya boleh tengok pada akar dia, tengok daunnya. Itu pun dah boleh menentukan monocotyledon ataupun dicotyledon. Tapi lebih merujuk kepada biji benih tu lah. Okey. Dah. Salin sekejap. Okey, nombor 5. Lengkapkan jadual di bawah tentang ciri-ciri 5 kumpulan haiwan vertebrata. Okey, vertebrata. Okey, contohnya macam ikan. Ikan, organ dia apa? Organ dia adalah insang, organ pernafasan dia. Okey, amfibia, jenis darahnya adalah berdarah sejuk. Amfibia berdarah sejuk. Okey, jenis persenyawaan dia persenyawaan luar. Persenyawaan luar, macam katak lah. Reptilia tu macam buaya. So reptilia ni adalah peparu. Pernafasan dia adalah peparu. Okey, burung pula, jenis persenyawaan dia adalah persenyawaan dalam. Okey, kulit telurnya mempunyai cengkerang. Okey, mamalia, dia punya jenis darahnya adalah berdarah panas, macam kita lah. Okey. Kita buat yang ni pula guys. Nombor 1, Rajah menunjukkan 2 haiwan yang tergolong dalam kumpulan P dan Q. So, apakah ciri perbezaan antara kumpulan P dan Q? Apakah beza antara P dan Q guys? Korang rasa? Apakah jawapannya? A, B, C, D. Satu burung. Satu lagi ni apa ni? Tidak mempunyai tulang belakang. Tapi dia ada tulang belakang. Cuma tak ada kaki je. Cuba korang tengok apakah bezanya. A, B, C, D. Dua ni adalah dia adalah jenis darah yang berbeza. Okey, jenis darah yang berbeza. Ular tu macam amfibia sikit sebab dia duduk dalam air boleh. Okey, nombor 2. Antara pernyataan berikut manakah betul tentang ciri pokok terung dan pokok jagung? Korang tahu pokok terung tak? Pokok terung tahu pokok terung? Kau tak tahu? Dan juga pokok jagung. Okey. So yang dikata apa ni? Pokok jagung mempunyai daun berurat jejala. Jejala dia selari. Jagung pokok dia macam ni. Dia selari. Jadi yang pertama ni salah lah. Jadi mana-mana ada pertama tu salah. Okey, nombor 2, pokok terung mempunyai biji benih mempunyai satu cotyledon. Tak. Bukan cotyledon. Satu ni mono lah. Dia adalah dicotyledon. Sebab pokok terung ni dia mempunyai batang berkayu. Jadi batang berkayu adalah dicotyledon. Jadi jawapannya kalau ikut logik ni lah. Okey. Okey, nombor 3. 3 mana hilang? Sini. Okey, antara haiwan berikut, yang manakah vertebrata? Tulang belakang ada. Siapa nak teka ni guys? Mana ada tulang belakang? Ni nak try ni. Kalau ikut kat sini, tulang belakang yang ada hanyalah ular lah. Sotong tak? Sotong tak ada tulang belakang. Sotong tulangnya nipis je macam plastik. Ular ada. Kalau tengok ular mati kan, tulang dia ada panjang ulang dia. Okay, nombor 4, last one untuk paper 1, menunjukkan pengelasan tumbuhan tidak berbunga. Tidak berbunga. Okey, tumbuhan tidak berbunga. Okey, tidak menghasilkan biji benih, menghasilkan biji benih. Jadi kat sini menghasilkan biji benih. Sini tidak menghasilkan biji benih. Okey, apa korang jawapannya? Nombor 4. Jawapannya adalah kat sini kalau katakan berbenih hanyalah conifer je. Conifer tu berbenih. Dua tu tak ada. Okey, ini vascular. Vascular ni ada batangnya yang boleh mengangkut air. Ni tak ada vascular, lumut lah, lumut. Okey, jawapannya A. Okey, kita tengok lagi ni.
Okey, padangkan haiwan yang berikut. Okey, untuk haiwan ikan paus. Ikan paus ni, so apakah ciri-cirinya? Dia adalah melahirkan anak. Okey, manakala katak adalah mempunyai suhu yang tidak tetap. Poikiloterma. Okey, B. Pemeliharaan in situ mengekalkan spesies dalam habitat asal. Pemulihan at situ ni, in situ ni, at situ kan. At situ ni adalah dia terbalik lah. Dia adalah luar habitat asal. In situ dan at situ. Okay, seterusnya. Lumut. Lumut. Padangkan jenis tumbuhan dengan ciri yang betul. Okey, tumbuhan. Okey, tumbuhan. Tengok, tumbuhan apakah jawapannya korang rasa? Tumbuhan lumut. Lumut apa ya? Inilah spora lah, senang. Kan? Conifer tumbuhan berbunga tak? Conifer tak ada bunga, jadi dia vascular lah, boleh mengangkut air. Okey, bulatkan tumbuhan yang mempunyai akar tunjang. Yang akar tunjang ni lah guys. Dan juga ini. Kelapa tak ada akar tunjang. Kelapa tu akar serabut. Okey. Akar serabut. Jagung pun tak. Jagung boleh tarik dia cabut. Conifer vascular. Betul Anis. Conifer tu vascular. Okey, jadual 3 menunjukkan ciri X dan Y. So, haiwan X mempunyai kepak. Ni burung ni. Mempunyai kepak dan boleh terbang. Mempunyai kepak dan boleh terbang. Dua-dua kepak. Okey, aktif pada waktu malam. Aktif pada malam-malam. Melahirkan anak, bertelur. Apa tu? Pelik ni. Ada kepak. Mempunyai kepak. Okey, berdasarkan apakah kelas vertebrata X dan Y. Okey, kalau bertelur ni guys, bertelur ni burung lah. Okey, kalau katakanlah yang boleh melahirkan anak, biasanya dia mamalia. Mamalia. Mempunyai kepak dan boleh terbang. Aktif pada waktu malam. Burung hantu lah kot ya. Burung hantu tak. Burung hantu telur ya. Kelawar, betul. Kelawar. Okey, lagi. Terangkan jawapan 3. Explainkan dia. Okey, yang pertama, X ialah mamalia. Kerana X melahirkan anak. Okey, apa-apa yang melahirkan anak biasanya mamalia. Okey, manakala Y ialah burung. Kerana Y boleh terbang. Mana Y boleh terbang dan bertelur. Okey dah, kita tunggu lagi sikit lagi guys. Kat sini kata apa ni? Berikan satu contoh. Contoh X ialah kelawar lah. Manakala contoh Y ialah burung hantu. Contoh. Burung hantu. Okey, apakah yang akan berlaku pada suhu badan haiwan X dan haiwan Y apabila mereka terbang ke suatu tempat yang lebih sejuk? Okey, dia akan kekalkan dia sebab dia bukan suhu yang berubah, suhu kekalkan. Jadi suhu badan haiwan X dan Y kekal sama ataupun dikekalkan. Kerana ia adalah homeotherma. Okey, sebab suhu dia adalah tetap.
Okey dah. Last one. Habis dah. Habis dah. Okey, raja menunjukkan dua jenis haiwan. Satu adalah ikan lumba, satu adalah ikan jerung. Okey, Metin berpendapat bahawa kedua haiwan berada dalam kumpulan yang sama, iaitu ikan. Adakah pendapat itu betul? Berikan alasan anda. Jawapannya adalah salah. Okey, ikan lumba-lumba, ikan dolphin, okey, adalah mamalia. Kerana ia bernafas dengan peparu dan melahirkan anak. Okey,